الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, semulakan pada Tuan Imam, khususnya Tuan Bilal, seluruh ahli pegawai Masjid Negeri Sembilan, saya hormati lagi saya kasihi seluruh kepimpinan masyarakat muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertamanya marilah kita merafa'kan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia setiap inayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu zuhur secara berjamaah. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita pada petang ini dengan keterbatasan masa yang Allah peruntukkan kepada kita dapat bersama-sama kita berada di dalam majlis ilmu dan majlis untuk kita meneruskan tazkirah zuhur kita pada petang ini bagi kita menyambung siri tazkirah dalam kitab Kenali Nabimu dengan 5 ilmu. Jadi kita telah membincangkan kan sebelum ini dengan terperinci berkaitan tentang ilmu yang pertama, iaitu ilmu syama'il. Bagaimana kita nak mempelajari ilmu betul-betul mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ilmu syama'il yang telah kita membincangkan tentang bentuk tubuh fizikal dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu yang pertama, iaitu ilmu syama'il. Maka pada petang ini kita akan masuk terus kepada ilmu yang kedua. Ilmu yang kedua iaitu ilmu dalail. Jadi kita nak lihat apakah pula ilmu dalail. Syama'il kita dah memperihalkan tentang susuk tubuh fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu yang pertama. Kalau kita benar-benar nak jadi pengikut ataupun umat Nabi yang benar-benar kasihkan dan sayangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu syama'il ini sangat penting untuk kita pelajari. Seterusnya ialah ilmu yang kedua, iaitu ilmu dalail. Ilmu dalail ialah yang bermaksud petunjuk kenabian. Jadi dalam petunjuk kenabian ini dia ada 3 bahagian yang kita akan ungkapkan dan kita akan huraikan. Bahagian yang pertama yang kita akan huraikan ialah berkaitan tentang irhas. Apa itu irhas? Irhas iaitu berita gembira dan tanda-tanda sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu yang meliputi berita gembira dari baginda melalui kitab-kitab yang terdahulu. Kitab-kitab yang terdahulu yang ditulis oleh ahli-ahli kitab. Okey, yang terdapat dalam kitab yang terdahulu yang dibacakan oleh ahli kitab. Jadi kita nak melihat dalam kitab terdahulu juga ada memperihalkan tentang akan lahirnya seorang nabi akhir zaman. Seterusnya daripada cerita tukang pendeta dan tukang tilik daripada rahib, ada juga di kalangan kahin daripada pendeta. Okey, contohnya seperti Buhairah. Okey, itu antara nama-nama yang biasa kita dengarlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi kecil. Kemudian tanda-tanda yang muncul sebelum ketika kelahiran dan sebelum diutuskan menjadi rasul. Itu yang dimaksudkan sebagai irhas. Apakah yang berlaku? Okey, ketika detik kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sebelum Rasulullah diutus sebagai seorang rasul ketika usia 40 tahun. Jadi itu adalah bahagian yang pertama berkaitan tentang irhas. Seterusnya yang kedua dalam dalail ini pula, bahagian yang kedua ialah mukjizat ketika baginda hidup. Yang mana ia terbagi kepada 2. Yang pertamanya apa yang terzahir pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam yang nampak. Okey, yang nampak dengan mata kasar. Okey, yang nampak boleh dilihat dengan panca indera. Apa yang zahir pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita akan bincangkan. Kemudian apa yang luar dari diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula terbahagi kepada pertama mukjizat dari sudut Al-Quran. Mukjizat dari sudut Al-Quran dan maknawi. Al-Quran merupakan mukjizat maknawi yang Allah turunkan khusus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
menjadikan ia mukjizat yang terbesar berbandingkan mukjizat yang ada pada perkara-perkara yang lain. Kemudian mukjizat pada sudut kebendaan dan berapakah jumlah alam. Ini benda yang kita akan bincangkan. Seterusnya bahagian yang ketiga ialah karamah. Karamah selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia terdiri daripada cerita yang berlaku selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah cerita yang berlaku selepas kewafatan baginda? Kemudian apakah pula karamah dan bantuan yang berlaku kepada para awliya umat Muhammadiyah, iaitu karamah yang berlaku kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan wali-wali Allah. Dan kita akan masuk pula apakah tujuan kita belajar ilmu dalail ini, dan apakah dia antara kitab-kitab ilmu dalail yang boleh untuk kita jadikan sebagai rujukan. Okey, itu dia mukadimahnya. Okey, 3 bahagian yang kita akan sentuh dalam ilmu dalail. Seterusnya kita pergi kepada perbicaraan ataupun huraian terhadap ilmu dalail, ilmu petunjuk kenabian, iaitu dalail itu sendiri. Perkataan dalail merupakan perkataan jamak ataupun plural daripada perkataan dalil. Dalil itu singular yang bererti petunjuk ataupun bukti kenabian. Apakah yang menjadi bukti kepada kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Contohnya seperti petanda-petanda. Apakah petanda kelahiran Nabi? Hujah-hujah. Apakah hujah yang mendatangkan bahawa Muhammad ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukti-bukti yang wujud, yang telah dilihat oleh para sahabat, berita-berita yang sampai kepada para sahabat dan pengetahuan-pengetahuan. Jadi inilah yang dinamakan sebagai dalil. Pembuktian kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama telah mengumpulkan mereka mendapati bahawa jumlah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih daripada 3,000 mukjizat. Kita dengar mungkin sebahagian kecil, tapi yang dah dikumpulkan oleh para ulama ada lebih daripada 3,000 mukjizat yang boleh untuk kita buat carian dan membaca dan mendapatkan pengetahuan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan lebih daripada 3,000 mukjizat. Maka ilmu ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama irhas, yang tadi telah kita huraikan. Yang kedua ialah mukjizat sepanjang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang berbentuk hissi yang boleh dilihat oleh panca indera, yang boleh ditanggapi oleh panca indera, dan juga maknawi yang bersifat maknawi, yang tersirat. Contoh mukjizat yang tersirat ini ialah Al-Quranul Karim itu sendiri. Menjadi petunjuk panduan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga ke akhir zaman. Dia tidak dapat dilihat oleh panca indera, tapi mukjizat ini yang bersifat maknawi, iaitu Quran ini, dia akan boleh dilihat bagaimana ia menjadi petunjuk sehingga ke akhir zaman, yang mana kitab ini tidak langsung adanya perubahan dan pindaan berbanding dengan kitab-kitab yang terdahulu. Maka inilah dia mukjizat maknawi. Seterusnya yang ketiga ialah karamah. Karamah dan cerita-cerita yang berlaku selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Rafiqil A'la, iaitu telah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa karamah-karamah dan cerita yang berlaku selepas baginda wafat. Jadi itulah dia mukadimah kepada maksud dan pengertian ilmu dalail. Maka dari setiap satu bahagian ini terdapat banyak bahagian. Setiap satu itu. Yang pertama, kita ambil yang pertama, yang irhas tadi. Yang pertama, kita nak huraikan yang pertama, iaitu sebelum kelahiran dan sebelum diangkat menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah cerita tersebut? Apakah huraian dari segi perkara yang melibatkan irhas, bahagian yang pertama dalam dalail ini. Dan ini pula terbahagi kepada 3 bahagian. 3 bahagian tersebut ialah berita-berita gembira yang datang tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Yang mana Syekh Husain Al-Jisri telah mengarang satu risalah yang berjudul Ar-Risalah Al-Muhammadiyah, yang mengandungi 110 dalil-dalil daripada kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil yang menunjukkan tentang
kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang sebenarnya telah tertulis di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Okey. Nah, bukannya hanya dalam kitab Quran sahaja. Yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, iaitu kitab Zabur, telah diterangkan tentang Nabi akhir zaman. Kan, kitab Taurat utamanya, antaranya yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk pengikutnya Nabi Musa ini Bani Israel. Jadi Bani Israel ini sebenarnya telah mengetahui dan telah tahu, dan dalam pengetahuan mereka bahawa akan lahirnya Nabi akhir zaman satu hari nanti, dan sifat-sifat Nabi akhir zaman ini telah diterangkan dalam kitab Taurat ini begitu terperinci. Sangat terperinci. Bagaimana sifat Nabi yang tidak menerima sedekah, apakah tanda kenabian Nabi yang ada pada tubuh fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Jadi perkara ini tidak boleh dinafikan oleh golongan Bani Israel. Mereka telah disampaikan perkara tersebut melalui nabi-nabi dan rasul-rasul mereka. Jadi inilah yang telah dikumpulkan lebih 110 dalil di dalam ketiga-tiga kitab ini menerangkan tentang bukti kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, yang pertama tentang berita gembira yang datang tentang baginda Nabi daripada kitab yang terdahulu. Seterusnya daripada cerita-cerita pendeta, tukang tilik, bomoh dan ahli silap mata. Jadi pendeta ni lebih kepada para rahib, para rahib yang mana mereka ni di kalangan ahli kitab, yang percaya juga dengan kitab-kitab yang terdahulu. Mereka beriman dengan kitab yang terdahulu, ada ceritanya tentang bagaimana ciri-ciri Nabi akhir zaman ini akan lahir. Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi SAW yang paling rapat dan paling setia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia menceritakan. Jadi kita dengarkan sedikit apakah cerita tentang yang diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ceritanya sangat menarik. Yang mana aku keluar ke Yaman. Satu ketika aku keluar ke Yaman. Sayyidina Abu Bakar menyebut sebelum diutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sebelum Nabi dilantik umur usia 40 tahun, beza umur Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW ni hanya beza 2 tahun je. 2 tahun je beza. Sayyidina Abu Bakar dia muda 2 tahun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertemu dengan seorang lelaki tua dari Al-Azad. Seorang lelaki tua daripada Al-Azad di Yaman lah. Seorang yang berpengetahuan luas, yang telah membaca pelbagai kitab, yang ketika itu aku bertemu umurnya mencecah usianya 390 tahun. Tua dah. Umur seorang lelaki tua ini umurnya 390 tahun. Jadi jangan kita pelik pula. Memang orang dulu ada yang usianya panjang. Zaman sekarang ni pun ada juga, tapi mungkinlah yang betul-betul panjang 100 lebih je usianya. Tapi kalau zaman ini ketika itu ada yang di kalangan para sahabat usianya panjang. Contohnya Anas bin Malik 100 lebih umurnya. Dan yang paling panjang ada yang diriwayatkan Salman Al-Farisi. Ada yang mengatakan umurnya adalah sehingga 250 ke 300 tahun umur Salman Al-Farisi. Panjang usianya. Sehingga kan 6 tok guru dah meninggal dunia, barulah Salman Al-Farisi ni bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk memeluk Islam. Jadi dia mencari kebenaran tu dengan 6 orang guru tu, dah meninggal ke 6-6-nya, baru bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan memeluk agama Islam. Tu umurnya sekitar 300 tahun. Jadi orang tua ni umurnya 390 tahun. Sayyidina Abu Bakar berjumpa dengan dia. Lalu beliau menyapaku dan bertanya, "Aku rasa engkau ni daripada tanah haram." Orang tua ni cakap dekat Sayyidina Abu Bakar. Dia boleh nampak, perhatikan tubuh fizikal Sayyidina Abu Bakar ni, dia boleh rasa, "Aku rasa engkau ni datang daripada tanah haram." Maknanya daripada Mekah lah. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun jawablah, "Ya, aku daripada sana." Jadi dia tanya lagi soalan yang kedua, "Aku rasa engkau ni daripada bangsa Quraisy." Dia tengok muka, sebab dia ada banyak ilmu. Dia tengok muka, dia boleh rasa engkau ni adalah daripada bangsa Quraisy. Betul tak? Jadi Sayyidina Abu Bakar jawab, "Ya, betul, aku daripada bangsa Quraisy." Dan dia tanya lagi soalan yang ketiga, "Aku rasa engkau ni pula daripada kabilah Tayyim."
Daripada kabilah Taim ni ialah kabilah ni kabilah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, moyang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Taim bin Murrah. Yang mana Murrah ini bertemu dengan nendanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, daripada Qusay bin Kilab bin Murrah. Itu dia susul galu keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan susul galu keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada moyangnya yang bernama Murrah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Jadi pertemuan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni pada moyang baginda yang bernama Murrah. Okey. Jadi dia bertanya sampai kepada tahap, kamu ni daripada kabilah Taim. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun macam terkejut, dia jawab, ya, aku daripada kabilah Taim. Dan beliau berkata lagi, sekarang tinggal dariku hanya satu lagi yang dia nakkan kepastian. Dia nakkan satu lagi kepastian. Yang tadi 3 soalan tadi semuanya dah clear dah. Okey. Orang lelaki tu dia dah clear dah. 3 soalan tu yang dia teka jawab tu betul. Tinggal satu lagi kepastian yang dia perlu dapati. Yang dia mesti perolehi. Jadi aku berkata, apakah itu? Saya berkata, apakah itu? Nak kepastian apa? Beliau berkata, bukalah perutmu. Bukalah perutmu maksudnya bukalah, singkaplah kain, baju, okey, yang menampakkan perut kamu. Kenapa? Lalu beliau pun menjawab, aku mendapati di dalam ilmu yang benar bahawa seorang nabi dibangkitkan di tanah haram yang akan membantu urusannya seorang pemuda dan seorang yang berusia. Ini berdasarkan ilmu dia lah, ilmu daripada kitab-kitab yang dibaca oleh lelaki tua ini, bahawa satu hari akan dibangkitkan seorang nabi di tanah haram di Mekah, yang mana pembantu rapatnya itu terdiri daripada 2 orang. Pertama seorang yang muda dan yang kedua seorang yang berusia. Diberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ada pun ciri-ciri bagi pemuda tersebut ialah seorang yang berani, terlibat dalam peperangan dan menyelesaikan perkara yang rumit. Jadi pemuda ini yang dimaksudkan oleh lelaki tua ini ialah siapa? Ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Usianya jauh daripada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini Sayyidina Umar masih muda, lebih kurang dalam 9 tahun lebih muda, 13 tahun lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usia Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi ini pemuda yang pertama, yang menjadi pembantu kepada urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manakala yang berusia pula, ialah seorang yang putih lagi kurus. Di perutnya terdapat tahi lalat dan di paha kirinya terdapat tanda. Jadi berdasarkan pembacaan daripada kitab yang terdahulu, dia nak pastikan bahawa inilah dia orang ni yang kedua yang dimaksudkan itu, dia yang berusia. Memang Sayyidina Abu Bakar seorang yang kurus, seorang yang berkulit putih. Cuma tinggal lagi dia nak pastikan bahawa di perutnya itu ada ke tidak tahi lalat. Itu dia suruh singkap tu, baju untuk melihat perutnya. Dan tiada lagi untukmu melainkan memperlihatkan kepadaku, kerana kesemua tanda-tanda yang aku ketahui telah ada padamu, melainkan apa yang tersembunyi. Yang disebutkan, yang ditanya, adakah bangsa Quraisy ya, adakah Bani Taim ya, adakah daripada tanah haram ya, dah confirm dah. Tinggal satu soalan, nak tengok perut tu ada ke tidak tahi lalat tersebut. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar, maka aku membuka perutku kepadanya, lalu aku melihat tahi lalat hitam di atas pusatku. Lantas beliau berkata, engkaulah orangnya, yang akan menjadi pembantu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi akhir zaman. Ketika ini Nabi belum, Rasulullah belum dilantik sebagai seorang rasul lagi. Maka engkaulah orangnya demi Tuhan Kaabah. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar tak tahu apa-apa lagi. Seterusnya, lalu Sayyidina Abu Bakar pun meneruskan perjalanan untuk berniaga. Memang Sayyidina Abu Bakar ni ahli perniagaan, businessman, sebab tu dia orang yang kaya. Sampai ke Yaman dia berniaga. Ini kebetulan dah dia berjumpa dengan seorang lelaki tua tersebut. Jadi dah jumpa dengan dialog tersebut, dia pun dia pun meneruskan perjalanannya ke Yaman untuk berniaga. Dan setelah berniaga, beliau pun pulang. Pulang menuju kepada tukang tilik
kepada tukang tilik lelaki tua tersebut, lalu dia berkata kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia jumpa kembali, dah selesai, dah settle punya urusan perniagaan, dia jumpa balik dengan tukang tilik tadi, yang banyak baca kitab-kitab yang terdahulu. Dia berkata, aku khawatir, lelaki tua ni berkata, aku khawatir maut menimpaku sehingga aku tidak sempat untuk melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah mengarang satu qasidah memuji baginda Nabi. Jika engkau tiba di Mekah, maka berikan karangan qasidah ini kepadanya. Dia sendiri pun tak tahu waktu ni siapa dia Nabi akhir zaman ni. Sayyidina Abu Bakar pun tak tahu. Tapi ini pesanan lelaki tersebut, dia dah tulis dah qasidah memuji Nabi akhir zaman ini. Kalau kamu jumpa dia, serahkan qasidah ini. Maka apabila Sayyidina Abu Bakar tiba di Mekah, daripada Yaman tadi, maka beliau pun diberitahu oleh ahli Nadwah. Ahli Nadwah ni ialah pemimpin Quraisy lah. Pemimpin Quraisy ni yang bersidang. Biasanya mereka ni berkumpul, bermesyuarat di An-Nadwah. An-Nadwah ni tak dekat dengan Sa'i tu. Tempat Sa'i dia di An-Nadwah, ahli pemimpin Quraisy dia bertemu, diberitahu oleh ahli Nadwah ini, pemimpin-pemimpin Quraisy, bahawa sahabat baiknya itu, waktu itu dah lama dah bersahabat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberitahu dengan Sayyidina Abu Bakar, sahabat baik kamu tu Muhammad, dia telah mendakwa bahawa dirinya seorang nabi. Waktu tu dia tak tahu apa lagi. Dia bawa balik. Mungkin waktu tu ialah beberapa hari sebelum Nabi SAW dilantik sebagai seorang rasul. Dia bawa balik, dia diberitahu oleh ahli Nadwah, pemimpin Quraisy. Lalu lantas Sayyidina Abu Bakar pun pergi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berceritakan tentang khabar berita tersebut, tentang khabar yang dia alami sendiri ketika berada di Al-Azdun, di Yaman, tentang seorang lelaki tua tersebut. Dia cerita. Lantas Nabi SAW pun membalas kepada Sayyidina Abu Bakar, khabar itu ialah cerita tentang sahabat engkau yang engkau bertemu dengannya di Yaman, lalu dia menghadiahkan kepada engkau satu qasidah. Dan lantas Sayyidina Abu Bakar memeluk Islam. Mana kata tanpa ada keraguan, tanpa sedikit pun rasa nak menimbulkan persoalan. Dia baru saja jumpa dengan Nabi, dia melihat perkara yang diperkatakan oleh lelaki tua itu benar-benar berlaku. Diserahkan terus pujian yang ada dalam bentuk qasidah itu kepada sahabat dia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diberitahukan bahawa beliau adalah Nabi akhir zaman. Maka Nabi pun bersabda, tidaklah aku mengajak seseorang memeluk Islam melainkan terdapat pada mereka rasa ragu-ragu dan memikir, melainkan Abu Bakar. Yang lain Nabi ajak masih ada ragu-ragu lagi, masih ada lagi kurang keyakinan, masih lagi memikir betul ke ni nak tinggalkan berhala, betul ke ni yang dibawa oleh Muhammad ini ada jalan yang benar. Masing-masing masih ada ragu-ragu lagi. Tapi tidak pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia bertemu dengan Nabi, berdasarkan penceritaan dan pengalaman bertemu dengan lelaki tua itu, dia menyerahkan qasidah tersebut, benar apa yang berlaku, terus sahaja dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dan dia menceritakan, dan tiada pula sedikit pun keraguan terhadap keyakinannya pada kebenaran Islam dan pelantikan Rasulullah itu sebagai seorang Nabi akhir zaman. Jadi itulah dia sekadarnya untuk tazkirah pada petang ini. Dapat sekurang-kurangnya kita mengetahui perkara berkaitan tentang ilmu dalail dalam bahagian yang pertama, iaitu irhas. Jadi ini apa yang berlaku, yang disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu tentang bukti tanda-tanda kenabian Nabi akhir zaman. InsyaAllah kita akan sambung pula nanti pada perkara yang ketiga. Pada perkara yang ketiga, iaitu apakah dia pula tanda yang muncul ketika kelahiran baginda yang mulia dan sebelum diutus menjadi Nabi, yang terdapat pelbagai irhas, iaitu perkara yang luar biasa. InsyaAllah kita akan huraikannya pada siri Tazkirah Zuhur 2 minggu akan datang, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini dapat sama-sama kita ambil manfaat terhadap ilmu ini dan menambahkan lagi pembacaan kita, pengetahuan kita tentang diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menimbulkan kasih sayang, kerinduan dan kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Besok pula, kebetulan besok adalah majlis akan diadakan, iaitu Negeri Sembilan berselawat. Jadi hadirlah beramai-ramai esok di Padang Seri Benanti, selepas maghrib. Mudah-mudahan dapat
kita manfaat dan menambahkan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu sahaja yang baik daripada Allah Taala, yang lemah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fatahal arifin, warzuqna fahman nabiyyin, warzuqna hifdzal mursalin, warzuqna ilham malaiikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taballahu minkum.